Good morning, Assalamualaikum. What is up guys? Welcome back dekat podcast nombor 3 Malaysia. Kita ada guest special hari ni guys. Guest yang pertama kan. Kalau tengok aku sekarang ni pakai baju Melayu bagai semua ni, tapi kita ada guest Indian yang pertama UCAS. So Vishnu, Vishnu saya nak cakap firstly thank you sebab yang merasmikan multiracial punya podcast dekat Malaysia. Thank you sebab studi-studi datang. Dan juga kenapa aku jemput Vishnu. Saya address saya je lah, sebab saya macam tak tahu macam nak address saya ke I ke. Saya je boleh ya. Saya tengok app Vidola, sebab kalau korang tak tahu guys, Sir Vishnu ni dia founder Vidola. And aku tahu mesti ramai yang tak pernah dengar. So Vidola ni benda tak pernah dengar pun. Mungkin ada yang kenal, mungkin ada yang tak kenal kan. Tapi konsep Vidola ni terlalu membuka minda untuk membuatkan tak boleh jadi ni, podcast ni perlu menjadi kenyataan. Kita ada Sir Vishnu kat sini, seorang yang sangat-sangat experience, penuh dengan pengalaman. And masa saya mula podcast dulu, saya panggil Sir podcast dulu Sir. Saya one of the main thing yang saya look forward to is learning from the guest. And kalau you tak tahu so you perasan tak, macam saya punya guest mostly people with yang dah tak ada achieve something boleh, plus ada story, ada experience, something to offer, something to share, ada some input sikit yang boleh kongsi dengan viewers, yang boleh memanfaatkan kita semua insyaAllah. So thank you so much. Selamat datang kepada UCAS. So apa first impression UCAS? Beautiful place. Beautiful Cantik. And salam Ramadan and salam Vidola kepada rakyat Malaysia. Whoever going to listen to this, kita akan bercerita something interesting, how everything came up. Okay, kejap guys. Tadi masa aku ambil dekat bawah ni, dia cakap aku kan, dia puasa guys. Macam mana tu? Okay, just for context, bukan Islam, bukan beragama Islam kan? Tak. Tapi puasa. Kenapa orang India buat keputusan untuk puasa? I rasa the main reason saya nak puasa, first of all, I punya geng-geng team saya semua Islam, and to respect that, saya nak buat puasa dengan sama-sama dengan diorang. That's one. And dia akan support juga, boleh reduce my weight, secondly. Okay. Thirdly, bila kita puasa kan, perut tu lapar, lepas tu tak ada air, pening, so kita kena lalui experience benda tu. Sebenarnya saya dulu belajar dekat Politeknik Kuantan. Geng-geng saya semua budak-budak Terengganu. So satu rumah tu saya seorang je India. So saya selalu puasa dengan dia. Dan lepas tu saya sambung pula belajar dekat Port Dickson. Geng-geng semua budak-budak Johor. Saya seorang je India kat sana. Saya pun biasa puasa. Tapi dah umur 45, first time after so long saya nak buat. Saya tengah berpuasa hari ni. It's excellent. Feel great and feel fresh and light. So one of the main reason is to celebrate staff Yeah. Staff ke team? Team saya. Team Team Vidola lah. Team Vidola. Okay, so team Vidola ni satu Malaysia lah. Satu Malaysia. Okay. Dari India, China, Chinese and Malay team, everybody. Okay lah, saya nak sentuh sikit bab puasa ni, sebab kita pun dekat dalam bulan puasa. Selain daripada lose weight, apa lagi like the benefits yang as a non-Muslim yang you realise bila puasa? Sebab dengan cara cakap tadi macam bukan first time kan, banyak kali puasa kan. Banyak kali. So like apa lagi selain pada lose weight yang benefit yang you rasa? Pengorbanan seseorang tu, bila kita dah give up, maksudnya tak ada makan, kita boleh rasai ataupun melalui siapa-siapa dekat luar negara, sesiapa dekat luar tu tak dapat makanan, kita akan appreciate dia. So that's the best important thing lah saya belajar daripada tu. Tak kisah agama apa, tapi ini memang penting untuk semua orang. I see, interesting Sebab bila kita tengok balik, macam most of the major religion ada some sort of fasting tau sebenarnya kan. So
mesti ada like hikmahan di sebalik tu. Apa benda yang sebenarnya kepentingan kalau orang tu bukannya tengok dari segi aspek okay wajib saja, tapi dari segi aspek kesihatan mesti ada banyak kan guys. Sebab tu takkanlah kebetulan meja-meja agama-agama yang besar dekat dunia ni pun ada some sort of fasting kan. Okay, so Vishnu seorang yang meninggalkan dunia korporat untuk membangunkan satu aplikasi dekat dalam Malaysia ni sangat-sangat rare bila kita sebut benda ni guys. Sebab bila kita membesar dulu kan, saya tak adalah ada zaman ni, tapi saya nampak dari pattern daripada drama TV semua, apa yang kita dengar pada makcik-makcik saya masa saya kecil semua dulu, is pekerjaan ni, profession yang 9 to 5 ni semua sangat-sangatlah valuable tau. Sebab tu bila kita macam habis belajar dekat sekolah, especially zaman dulu punya parents diorang akan cakap, sambunglah belajar. Sambung belajar masuk universiti lepas habis sekolah, sebab apa nak kerja, boleh kerja, orang panggil kerja office semua kan. Tapi macam mana saya boleh buat keputusan tu tinggalkan kerja office dah dalam keadaan dah berfamily. So maksudnya bila kita nak tinggalkan kita punya keselesaan kerja 9 to 5 semua ni dengan banyak risiko di belakang, macam mana ada keberanian tu kan? Apa yang mendorong untuk tinggalkan benda tu? Sebenarnya soalan yang mantap lah saya cakap, sebab bila saya leave corporate life tu, saya adalah Vice President untuk Southeast Asia untuk plant tu. So Vice President untuk maintenance engineering untuk Southeast Asia ni. So memang ambil keputusan tu agak complicated time tu, tapi saya perlu ambil keputusan tu untuk mencapai satu benda yang lebih besar daripada yang saya telah buat. Kalau nak cerita, sebenarnya saya daripada estate. Saya punya rumah miskin lah, sederhana lah boleh cakap. Father I seorang tukang gunting rambut, mak saya rubber taper, penuri getah. Oh ya? Ya. Saya dulu sekolah Tamil. So memang bahasa koyak lah. Sebab semua orang India kan tak cakap bahasa Malaysia. Saya dapat UPSR kalau tak silap E bahasa. Okay. Lepas tu ayah saya hantar saya sebab dia tak nak saya duduk estate, dia nak keluar. So I pergi duduk dengan bapa saudara saya, dia seorang polis and amat berdisiplin. So I belajar dekat Ceras. Very good education, memang scoring very good lah. Time tu I ada kawan dengan ramai lagi, dengan Melayu, India, every ethnic group. So I nampak lebih cerah negara ni besar. But all the while bila duduk estate, dunia tu adalah estate, dunia tu adalah India. Itu je saya nampak. Bila keluar baru saya nampak sedikit sebanyak apa itu dunia dekat luar. Lepas tu saya lepas SPM saya punya bahasa Malaysia masih tak berapa bagus. So saya pergi apply dekat Politeknik. Saya sebenarnya product TVET. Politeknik Kuantan tahun 1998, 13 Julai saya join Politeknik Kuantan sebagai untuk mechanical engineering lah saya buat kat sana. Lagi besar dia punya exposure sekarang sebab dulu duduk dengan family, sekarang duduk kat hostel pula. So bila duduk hostel dengan geng-geng, I punya geng semua budak Terengganu lah hostel. So lebih arif lah pengalaman tu. Paling kelakar dulu dalam poli tu, poli kita punya asrama dekat hutan tau, dalam hutan tau. Okay. So I duduk paras satu. So bilik bawah I bilik ustaz. Okay. Sebabkan dia dekat hutan, Kinsey. Okay. Hutan, dia akan naik atas. Naik atas level 1 ataupun level naik tangga. Naik tangga tu. Lepas tu ustaz panggil, Vishnu, tolong. Okay, I kena lari. I kena pergi lari, halaukan dia. Itu semua pengalaman lah. Lepas tu, makanan tak berapa cukup. Maggi, kebanyakan. Most of the time kita pakai Maggi dengan TO lah. Dengan lagu-lagu Melayu. Time tu Nun Lilam Sari. My famous song. I love the song. So, kita semua sama-sama lah. Tidur sama, lepak sama. Dia bagi satu lagi tahap
one more level apa orang cakap buka minda I about the world. Then after that saya pergi sambung belajar sambung kerja dekat, lepas sertifikat kerja dekat satu kilang chip mounter. I punya boss tu orang Jepun. So bila I pergi kerja, sebab I anak sulung, so saya kena kerja dulu untuk bantu mak bapak saya. So bila saya kerja, I punya boss Sabisan, dia cakap, Bisnu, you're very good man and you should go and study. Dia suruh I pergi study. Dia ingin nak support I untuk study pula. Tapi I cakap tak apa. Support as in like financially? Financially dia nak support. Tapi bila I bincang dengan parents saya tak nak, dia boleh sambung lah. So lepas kerja lebih kurang 6 bulan, sambung dekat diploma protection yang saya cerita tadi. Belajar kat sana 1 tahun, habiskan diploma. Lepas tu I sambung kerja. So I jumpa lah I punya my wife, current wife, which is my girlfriend. She's North Indian. So rasa maybe ramai orang tak tahu North Indian, India semua sama tak ada. North Indian, South Indian, dia ada beza dia. India tu kalau turun lebih south, dia kulit dia lebih gelap. Okay. Kalau pergi naik atas, kulit dia lebih cerah sebabkan cuaca. Bawah tu dia Tamil Nadu, Betul. bawah-bawah. Betul. Okay, kejap. Sebab saya ada soalan sebenarnya ni. Sorry macam cut kan. Boleh. Sebab saya ada kawan India juga, yang boleh kata business partner juga. Dia cakap, boleh tak terangkan sedikit? Sebab saya rasa, saya as a Malaysian boleh tahu, saya agak terkejut juga. So, boleh tak cerita sikit pasal kasta? Oh. Boleh tak? Sebab saya rasa Malaysia tak tahu benda ni. Like Malaysian. Mungkin Malaysia tu mungkin Chinese ataupun Malay lah. Mereka tak berapa arif ataupun like the concept of it. Kalau boleh cerita, saya tak tahulah boleh cerita ke tak kan. Tapi saya just nak tahu. Sebab saya rasa tak siapa pernah cakap pasal benda ni lagi. Like, apa konsep dia sebenarnya? Isu ni agak sensitif. Tapi kita cerita je. Apa yang saya faham, saya boleh ceritakan lah. Sebenarnya konsep kasta ni adalah konsep kerja. Kerja, Okay. Katakan satu company. Hierarki company ada satu top guy, lepas tu manager, lepas tu katakan engineer, lepas tu ada technician, lepas tu ada operator, lepas tu ada cleaner. So dia ada tahap-tahap posisi dia kan, satu kilang ke satu office kan, top to bottom. So hierarki tu adalah kasta sebenarnya. Okay. Di mana bila I tak tahu dia punya origin dari mana. Tapi manusia dekat India, dia dah buat hierarki itu. Yang paling atas sampai paling yang bawah. Dari segi kerja ke? Sebenarnya, dia start sebagai kerja. Selepas tu, jadi normal. Maksudnya, seorang engineer, anak dia kena jadi engineer juga. Dia tak boleh jadi manager, dia tak boleh jadi technician. So, bayangkan kasta tu adalah macam tu. So, bila seseorang tu kasta, katakan kasta tak tahu padi let's say washing clothes, cuci kain. Anak dia mesti kena cuci kain. Itu adalah ikut dia punya family background. Dia tak nak tengok apa kelebihan dia ataupun bagaimana dia boleh bawa diri dia untuk masa depan, tapi lebih kepada apa dia punya background. Not about the future, all about the past. So itu yang saya faham lah. Tapi masih sekarang, saya rasa dekat Malaysia kurang lah, to be honest. Tapi dekat India ada lagi benda ni. Walaupun kita cakap tak ada, setakat tak ada tu, tak ada. So tadi yang masa you cakap pasal you dengan your wife yang South dengan North Indian tu kasta lah tu? Itu dah lain dah sekarang. Itu dah problem lain pula. Tengok, bila I pergi India, I pernah pergi India. I just, maybe people might comment something. Apa yang saya faham saja. Point of view saja kan. Bukan semestinya apa yang point of view saya adalah betul. Ini apa yang saya faham saja. So, bila saya pergi, nombor pertama adalah kasta kat sana. Nombor 2, temple. And nombor 3, politik. Nombor 4, movie, influence. So these are the 4 influencing method dekat sana. Okay, pergi balik soalan tu. So, wife I North Indian, South Indian. Language lain. Geographically kita lain. So, itu masalah besar bila datang kat Indian, they are separated.
So nothing bad happened to my life. Apa berlaku bila saya South Indian, dah kulit gelap, so I got a more challenge So to maksudnya pass through. you North Indian. I'm South Indian, dah gelap dah. North South Indian. So kalau South dia, Selatan, saya selatan. kalau North dia putih sikit. Putih sikit lah. Kalau bahasa yang beza Urdu dengan Tamil. Betul. So Pandai. Ya. sebab saya Pakistan. Okay. So kalau actually like dulu maybe like Pakistan pun a part of India juga kan betul. dulu. So saya South kot, saya putih sikit. Tak tahulah sebab ayah saya Pakistan. Tapi saya tak pernah like dia expose pada this side of India semua sebab ayah saya dia meninggal awal. So saya tak tahu sangat. Tapi like kalau dekat Malaysia, adakah semua India cakap Tamil ataupun ada yang cakap Urdu? Tak ada. Tak ada apa. So dalam South India juga ada banyak 4 lagi bahasa yang lain-lain. Tamil, Telugu, Malayalam and Kannada. 4 South. North India pula, dia sebenarnya North India semuanya pakai Bollywood, bahasa Hindi, tetapi dia punya province semua lain-lain. Oh, Hindi bukan Urdu Hindi. Urdu dengan Hindi, saya rasa Urdu adalah lebih pekat daripada Hindi. Hindi lebih easy to pronounce sebab the same language lah. Macam Tamil dengan Malayalam lebih kurang sama je. Sebab apa? Bila you tengok macam Malaysia, kalau kita pergi Kelantan, logat dia lain. Terengganu, Kang, Makang semua kan. Kelantan kan. Kedah lain, Penang lain, Mai. So macam tu, dia punya geographically dialect akan ubah. Imagine dekat India, kalau tak silap saya, tolong komen kat bawah kalau saya silap lah, tak ada masalah. 350 ke 3,500 bahasa dialect dekat dalam. Ya, register tu probably 20 ke 30 sahaja. So India tu besar, 1.8 bilion, area pula besar. So bila dia jarak dia pergi, dia ada bahasa-bahasa sendiri. So North India and South India, it's a major part of it lah. So utara dengan selatan. So sebagai South Indian, untuk dapat kahwin dengan North India, ada masalah dia. Walaupun Malaysia Walaupun Malaysia. Tapi bagus, I punya wife family, dia bincang dengan I. Then I continue my study. What happened in the past and then changing now, only apa benda yang akan tukar adalah kalau seseorang itu adalah berilmu ataupun educated, berpelajaran tinggi. Itu akan ubah semua sebenarnya. Warna kulit ataupun kasta ataupun utara ke selatan, dialek ke, akan ubah kalau seseorang tu berpendidikan. So saya pun pergi sambung belajar degree. Then I pun dah jadi engineer. Bagi saya time tu engineer tu pangkat yang paling besar dalam dunia lah. Memang happy lah. So I pergi buat degree, I dapat jadi engineer. Then satu hari tu bagus, I punya wife pun tunggu untuk I. And I rasa bila lebih kurang 6 tahun, parents dia tanya dekat dia, you masih ingat kan budak tu ke? Dia cakap, ya. So serious lah. Then dia bagi tahu dekat parents, which is my in-laws lah, very good people. Dia cakap, okay, why not suruh dia datang. So bila dia datang, lepas 6 tahun, semua okay, then kita pun kahwin. Okay, untuk interesting ni, kahwin ada 2 kali. Satu North Indian style, satu South Indian style. Habis duit kat sana. So kalau kat Malaysia ni, orang India punya majlis perkahwinan pun memang kau spend duit ke Ya. Sama je lah dengan Malaysia. Banyak sebenarnya. Okay. Yeah. I pun budget pun tak budget lah. Average berapa lah? 30k dia kat sana? Time tu, I punya side 50, dia punya side probably 4 ke 50, 100 dah habis lah. Yang kita cerita ni tahun 2009 ke. 15 tahun. Okay. Yeah. So kalau 2 side kahwin, so kalau tak buat salah satu, dia macam tak sah ke macam mana? Bukan. Rasa Dia untuk menghargai. sebab seseorang tu ada pendirian. I punya parents, pendirian dia, saya anak pertama. So I punya wife pun anak pertama. So pendirian dia orang, okay, I punya anak pertama kena kahwin ikut dia punya upacara ataupun cara kahwin daripada negara dia, ataupun South Indian or North Indian style. Dekat kita, I dengan I punya wife, dengan middle person, kita agree je lah. So as long as kita dapat kahwin, kita bawa kita punya family future. Sebenarnya future is the important. So I tak berapa pay attention. Saya okay, kita buat lah. Apa-apa jua, saya nak kahwin dengan dia nak kahwin dengan I, let's do it.
Tapi like bila kita dah masuk ke modern Malaysia ni, still ada ke kasta tu dari segi macam your generation as a parent tengok sangat lagi tak benda tu? For me tak ada. I zero. I cakap dengan I punya anak, there's no such a thing called caste. Kasta system tak ada. Okay. Itu adalah bayangan sahaja, dalam angin saja. Sebab apa adalah point of view of people. Who are you? Kita yang tahu siapa kita, bukan dia yang menentukan siapa kita kan. So I stand firm. Saya tak berapa go detail and discuss about this sebab kita ada banyak benda nak buat untuk dunia ni ataupun Malaysia ni. So I mengiraukan benda-benda ni, tak kisah pun. Okay, so soalan last lah pasal India saya nak tanya last sebelum kita move on. Kat Malaysia lagi ramai South Indian ke North Indian? South Indian. Oh, South Indian. Sebab apa? I rasa 120 tahun ke 130 tahun dulu bila British bawa, dia pergi South Indian port side. Okay. And then they pick up, dia pergi kat Butterworth dengan South side, saya kalau tak silap Singapore lah. Tapi yang paling ship tu pergi dekat Butterworth. Sebab tu South Indian yang banyak daripada Penang, ada Mamak, ada Tamil, lepas tu dia pecah-pecah kat bawah. Tapi dia orang tak pergi dekat Bayan Timur. Dia sebelah kiri je. Betul juga kan? Okay. I rasa itu semua adalah satu generation change by travel. Siapa yang move first, itu yang berlaku. Apa yang paling kelakar bila I tanya I punya nenek, just passed away lah, 8 bulan lah, bukan 8 bulan. I selalu cerita dengan dia, apa macam mana ni? Tapi mak bapak dia lah kat sana. Macam mana dia orang datang? So dia datang sini, dia hantar kat Penang, Butterworth, lepas tu dia orang jalan kaki tau sampai Selangor tu. Dengan pula ada Jepun kacau, ada war, Second World War kan, time tu banyaklah dia orang cerita dia panjang lah. So interesting, but I lost contact dekat India. I don't have saya tak tahu siapa I punya generation dekat sana. Ialah susah sebab macam time tu mana ada phone semua kan. Even bila dia mati, meninggal dunia, I tanya sebelum tu I tanya berapa umur you sebenarnya. I punya umur sebenarnya dia tua. Tapi dia tak tahu nombor tu. Umur tu berapa dia tak tahu. So apa yang recorded adalah 88. So probably dia dah 90 lebih. Okay, faham. Sangat-sangat menarik bila cerita pasal sejarah dia sangat menarik. Okay, so macam mana saya nak tahu ni soalan terbesar ni, sir. Macam mana you boleh masuk buat Hot Wheel pula tiba-tiba? So bila I kerja dekat Motorola, dapat degree, I nak buat kerja engineer. Kat Motorola masih technician kan. Dapat degree, I nak jadi engineer. So I apply. So one of the Korean company dekat Port Klang, dia buka tire recycling. One of the biggest tire recycling dekat dunia time tu. Called pyrolysis. Okay, tire ni kita boleh ubah pergi dekat dia punya raw product, banyak cara dia. Kita cincang, kita shred, kita keluarkan, lepas tu yang tayar yang cincang yang small tu akan pergi dekat like a playground. Sebab seseorang bila jogging, dia punya knee tu must have a bounce. So dia gunakan tayar tu. Tapi yang ni pula, pyrolysis adalah di mana tayar itu dibakar tanpa direct fire under vacuum. 160 mm mercury vacuum 60. And then 530 degrees Celsius. Dalam proses ni, dia akan decompose jadi carbon black. So, yang warna-warna hitam yang kita buat painting semua adalah carbon black. So, adalah salah satu source tu adalah daripada tayar juga. Lepas tu, carbon black, dia pun ada dawai dekat luar tayar tu, itu pun boleh jual. Tayar tu pun ada nylon. Nylon tu akan hilang. Tayar tu akan hilang. Lepas tu tayar tu kena keluarkan satu gas, natural gas. Dia keluarkan gas tu, dia bawa sekali minyak daripada tayar. So minyak tu lebih kurang 40% dalam satu tayar tu, 40% adalah minyak sebenarnya. Bahan bakar untuk kilang-kilang simen ataupun marine engine. So bila satu tayar tu decompose, kita boleh keluarkan 3 hingga 4 produk decompose tu. So South Korean lah, dibuka plant ni dekat Port Klang dengan miniature plant dulu. Saya jadi dia punya test engineer, datang kita test tu
successful, then kita build lebih kurang 10 kali ganda besar daripada apa yang kita tested. So bila I pun one of the engineer dekat sana lah, join kerja dengan dia. I pun belajar Korea dekat sana. I betul-betul I pergi belajar bahasa Korea sebenarnya. Lepas tu dah lupa dah sekarang. Dah berapa tahun dah 15 lebih tahun. So time tu kerja 6 hari, 12 jam. Memang kena perah. So I give up. Satu lagi, carbon black tu akan dust kan, dia masuk dalam. Time tu safety semua kurang. Then I pun pernah jumpa banyak safety incident time tu. Takut tengok benda tu. Ada 2-3 orang saya bawa bila lepas benda tu meletup ke. Sebab natural gas tu boleh meletup. Dalam compressed condition, kita bagi spark je dia akan meletup. So ada beberapa letupan dan kita pun hantar hospital. Saya pun dah takut dah. Lepas tu dah banyak kali kita dah bersuara, tak berapa manfaatkan pekerja. Tapi anyway, kilang tu dah tutup. Then kita I apply. Sebenarnya I berhenti terus. Okay. Saya ni jenis apa orang cakap, straightforward. Kalau suka A to A saja, tak ada A minus, A plus, straightforward. Itu I punya weakness as well as my strength sometimes. So bila saya berhenti 3 bulan tu, I tak ada kerja. 3 bulan tak ada kerja, I dah kahwin time tu. I punya wife pun dah mengandung. Lebih kurang 160 resume saya pergi hantar, satu Selangor, lepas tu Perak, Ipoh dengan Seremban hantar. Dalam 3 bulan tu saya dapat 11 interview and I dapat 5 kerja. 5 kerja yang diberi adalah Mat Salleh, orang putih. Dia offer kerja. Okay, dekat Malaysia? Dekat Malaysia. Tapi I kena travel, satu dekat I kena pergi China, satu pergi ke Jerman, satu lagi China, and 2 lagi kerja kat Malaysia. Then 6 tu tak bagi kerja. I tak tahulah kenapa. I'm a Malaysian, orang yang interview pun Malaysian. Dia pun tak nak I. Tapi Mat Salleh suka I tak tahu kenapa. So I pun ikut. So I pilih satu company, and that's BlueScope. Time tu BlueScope, the number 1 steel making in Australia. So safety standard dia bagus. So I pergi kerja kat sana sebagai engineer. So bila I kerja, saya tak boleh baca. I short-sighted. When I read, I tak boleh baca lama. I boleh dengar, I boleh tengok. I very visual person. Okay. I nampak, I boleh belajar daripada I read. I listen, I memahami betul. So daripada engineer, slowly I improve. Within 2 to 3 years, I dah jadi assistant manager kat sana. Bila jadi assistant manager, I do smoke lah. Okay, I do cigarette smoke. One of my best smoking partner adalah seorang senior daripada Australia. Umur dia sekarang dah 73 kalau tak silap lah. Dah lama. And nama dia Mak Gol. I punya apa orang kata my life changer. Then terkisah aku, dia cerita-cerita, kenapa you tak nak jadi maintenance manager je? You ada pengalaman. Kenapa? I cakap tak ada, I baru kerja. Tak, you boleh buat. Yang ni BlueScope juga? BlueScope juga. BlueScope tu company Hot Wheels tak? Tak, I belum pergi Hot Wheels lagi. Oh, belum pergi Hot Wheels. Belum, sorry, I dah habiskan ni. Tak apa, cerita je. Okay. Then, so one of the day, dia datang, dia pernah naik Everest. Dia pernah naik Everest. Okay. And then dia pun pernah backpack India dengan China semua. Dia adventurous guy. And he got a hotel. Ada dia punya business dekat Bali. Australian guy. Tapi dia fasih bahasa Indonesia. Oh, yelah sebab dekat. Sebab dia kerja dekat Indonesia lama sangat. So dia pun ada hotel kat sana. At one fine day, dia panggil I, Vishnu, I nak jumpa you. Isap aku, Vishnu, I nak balik kampung. Kenapa pula? I nak balik esok. I punya mother sakit. Mak dia lebih kurang 100 lebih time tu. Dia pun tak sakit tenat lah. Sebenarnya orang Australia, dia punya jangka hayat dia panjang. So bila dia bagi tahu kenapa, dan dia bagi sebab-sebab. Tapi esok ada satu orang akan jumpa you. Saya nak balik dulu ya. Okey lah, minta kontak balik. The next day, Presiden call saya. Gini, Mak Go dah berhenti, dia nak you jadi construction manager. Benda? Construction manager? Apa tu construction manager? Tak tahu construction.
Tapi Magol tu dia percaya kepada saya, dan tim-tim construction semua orang lebih arif, lebih tua daripada Indonesia, daripada Australia, daripada Vietnam, semua ada. Lebih berilmu, berpengalaman. I cakap tak boleh. Tak, you kena buat sebab Magol nominated you and then you do. But Presiden tu pun ada salah satu time tu dia jumpa I, dia bincang satu projek besar. Projek tu nak buat plant ini ke tidak, nak buat satu lagi factory kat dalam tu ke tidak. I punya proposal don't do anything. So I did all the homework study, dia punya process flow, bagaimana dia punya ROI, NPV, IRR, semua I calculate bagi kat board of meeting. Saya cakap, you tak perlu buat apa-apa. This is the best option, do nothing. Actually dia happy. Bila dia tengok I punya result tu memang bagus. So bila Magol tu pergi recommendkan saya, dia terus jadikan I construction manager. Kerja sana lebih kurang 1.5 tahun untuk build plant tu. Dia metal coating line. So Malaysia perlukan painting coat, paint line. So kita build satu lagi inline painting dalam tu. Bayangkan plant tu tengah jalan kat bawah, kita tengah building 62 meter ke atas, satu lagi plant, satu lagi. So banyaklah dia punya risiko, challenge tu kita dapat buat. Lepas tu I dapat offer kat sana juga jadi maintenance manager dan jaga Southeast Asia. Bila saya nak start Southeast Asia, Nippon Steel masuk. Nippon Steel adalah nombor 2 di dunia. Bila dua company J Venture, dia harapkan saya membantu dia untuk jaga Southeast Asia, which is very good. I boleh explore more. I pun tak tahu apa di dalam saya pun tengah belajar ni. Then I dapat satu call daripada Hot Wheels. Minta interview untuk Director Maintenance and Engineering kat Malaysia. Tahu tak, Hot Wheels yang terbesar yang buat Hot Wheels tu adalah Malaysia. Itu lah saya, bila saya buat tahu saya terkejut. Betul. 1 million kereta satu hari. Sampai sekarang? Ya. Dah jadi berganda dah sekarang. So, tak ramai yang cerita pasal ni. Hot Wheels adalah kereta Malaysia sebenarnya. Kita yang buat. Buatan Malaysia sebenarnya. So, daripada dulu ke? Daripada dulu. Yo. Dicuba dekat China, dicuba dekat Mexico, tapi Malaysia Hot Wheels is the best. Quality, dia punya time, dia punya speed, bagus. Kenapa? Sebab cuaca ke? I rasa orang kita, our Malaysians. That's why I love, bangga dengan Malaysia. Bila kita pergi dekat dunia, kita bincang, I always proud to be very proud person about Malaysian. Tapi Hot Wheels tu company daripada mana? American. Mattel. Okay. Tapi kat sini yang paling besar di dunia. Kita pun lebih megah panggil plant tu biggest car maker in the world. Okay. So bila I kerja sana, I dapat pengalaman juga kerja dekat So accept lah Hot Wheels tu kan? accept, sorry. Kenapa? Okay, dalam offer tu ada satu lagi gate yang terbuka, I boleh pergi Mexico. Lepas I kerja dekat Penang, dia orang nak hantar I pergi Mexico. So I boleh pergi ke Mexico, I nak belajar kat sana. So I mean like pergi tu stay kat sana lah? stay kat sana. Bawa family semua? Bawa family. That was the plan. Okay. Tapi kita punya life dunia ni kadang-kadang terpulang pada orang lain juga tau. Sebab bila dah setahun kerja sana, tiba-tiba Donald Trump menang. Bila Donald Trump menang, dia tutup plant dekat Mexico. So I tak dapat pergi. Okay. So bila I kerja sana, lama-lama I tengok dia hantar I pergi China, I pun explore, datang balik. Then time tu I pun tengah pergi, I tak dapat pergi Mexico. That was the main goal kan. Kita dari Kelang, kita pergi duduk sana 1.5 tahun, 2 tahun kita duduk. I tak nampak I punya growth, that great growth lah. Dan tiba-tiba Nippon Steel yang lepas I cerita dulu, dia panggil I. Panggil balik? Bisnu, we want to discuss with you. I went to Singapore lah, pergi jumpa dia orang. Bagus offer, dia bagi kerja kat jaga dekat satu Asia. Di situlah jadi Vice President. So Vice President untuk BlueScope, NS BlueScope dekat Southeast Asia. Then sebelum COVID, kita ada actually very good company. Both companies are very good. Mattel and BlueScope, very good company. Very high standard lah. Dekat sana lah saya belajar I punya safety standard, analytical thinking process semua berlaku kat sana.
So bila I balik, I jaga first day adalah 2018 Labor Day. First May, I report dekat Indonesia. So I kena bawa kita peningkatan mutu, orang panggil senang kata, manufacturing itu adalah OEE, Overall Equipment Efficiency. So I kena naikkan daripada 60 pergi dekat 80. So itulah projek I dapat. So I kena duduk kat Indonesia pergi balik. Dan kita dapat menaikkan dia punya overall performance. Lepas tu I datang balik Malaysia. I pun akan setiap 2 minggu I kena travel every part of Southeast Asia. Bayangkan I punya travel je, I dah calculate hari tu bila I tengok tiket, 32 hari I dekat flight. Dalam berapa lama tu? 32 hari I duduk atas flight. Maksudnya jam tu. In tempoh berapa? Tempoh berapa lama tu? Dalam 8 tahun. Okey, sebulan atas flight 32 hari dekat atas flight. So setiap kali I kena jalan sini sebelum, selepas. So bila saya pergi setiap negara 8-9 tahun selepas, apa yang saya nampak lah, yang negara-negara yang selalu saya pergi macam Thailand, Indonesia, Vietnam, dia punya facilities dengan amenity, cara jalan raya, dia punya sistem semua naik taraf. Dalam 9 tahun saya nampak. So bila I balik je, I rasa sedih. As a proud Malaysian, I always sedih. Apa berlaku ni? Kenapa kita tak dapat bawa dia punya standard dekat sini? Sebab I belajar I punya kerja dekat dengan Australian, Japanese and American. They are the one setting the standard kan. So bila kita kerja dekat luar negara, negara-negara tu terima tu dah naikkan. Kat sini saya masih rasa banyak gap untuk improve. Kita boleh improve sebenarnya. So I think about it. Apa saya perlu buat untuk ni? Lebih-lebih lagi sebab maintenance engineering adalah suatu benda yang amat critical. Macam manusia, badan kita kena maintain kan. Kita macam puasa tu adalah sebenarnya maintenance tau, shutdown system. So macam mesin tu every 1 year you kena shutdown beberapa jam untuk overhaul. So apa puasa kita, I tak cerita tadi, since you already talk about the puasa ada satu overhaul process. Di mana sistem akan down, you akan activate nerve baru. Dia akan belajar, sistem akan belajar. So maintenance pun sama. So bila I belajar benda tu, kenapa dia tak berlaku dekat Malaysia, I pun pernah pergi jumpa few government body. Kenapa kita tak naik tarafkan kita punya standard? I pun tengok semakin lama dia tak turun, tapi macam sama je. Tapi yang lain dekat luar negara dah naik cepat. So then one day on 2022, tapi time COVID kita semua sama lah, work from home semua, kita pun bawa rakan-rakan kerja dari rumah. Time tu pun saya tengah belajar apa kita boleh buat untuk Malaysia. Time tu walaupun saya tengah buat kerja, saya pun tengah fikir. Then tahun 2022, 9 hari bulan September pukul 9 pagi, I tender I punya resignation letter. Kenapa? Saya nak buat something to my country. As a Malaysian, saya born kat sini, I need to give something to this country. Apa tu? So, travelling satu dunia ni, I boleh nampak satu benda yang paling important sekarang, dia tak ada satu proses penyelenggaraan ataupun satu conglomerate maintenance, tak ada lagi. Kita ada conglomerate medical, manufacturing, food industry, semua ada. Apa maksud conglomerate? Conglomerate adalah satu branch out system yang paling besar. Okay. Like a corporation. Okay. Tak ada. Maintenance corporation or maintenance conglomerate tak ada. So I fikir dunia ni tak ada. So we need to do something about that. Dekat dunia tak ada. Dunia tak ada. Satu dunia ni tak ada satu conglomerate maintenance. Tapi benda ni besar, amat risiko, amat complicated. Tapi I fikir sebenarnya benda ni boleh start. Semua benda ni boleh start daripada small. So I fikir maintenance tu boleh buat dekat rumah dulu. So I pun buat kerja-kerja maintenance, lepas tu belajar. So untuk buat conglomerate dalam 10 tahun, I punya plan 10 tahun, first I kena start bagaimana nak buat tu dekat rumah dulu. Lepas tu apa yang kita perlu buat adalah satu app untuk connecting the expert. So app ni
Vidola ni nama dia pun unik sikit. Explain apa you faham dari Vidola. Perkataan Vidola ke apa? Vidola. Boleh. So hari tu you dah beritahu I. You dah beritahu I hari tu. Vidola ni asal dia sebab kita orang Malaysia, so kita cakap adalah kat belakang kan. Ya, betul. So Vidola tu Vidola, tapi at the same time saya suruh bahasa Indian, kalau dia cakap we, dia bunyi macam V. Kan? Ke tak? Apa dia? Kalau saya perasan kalau orang India dia cakap we bunyi macam V. Oh. Kadang-kadang. Oh, So lagi-lagi bila cakap laju. So bila cakap we do, jadi dengar macam we do. Faham tak? Ke tak? Ke bukan tu sebab dia? tak ada. Oh bukan Tak ada. Okay, so saya nak sebab dia. Ini bahasa Malaysia, bahasa kita, Vidula. Kita buatlah. Okay. So kita nak tukar tu jadi way too easy to orang baca. Ingat. Vidola lah. Itu pernah dia datang. App pun kita buat lah. So tapi proses-proses app tu juga amat panjang dia punya proses. Tapi kan macam saya nak tahu lah, tadi berapa hari bulan tadi berhenti kerja? 9/9/2022 9 AM. Okay. So kenapa you tak sambil you kerja, you try develop at the same time? Kenapa nak kena berhenti kerja untuk bina di startup? I'm not a multitasking person. That's my biggest withdrawal. Ataupun kekurangan saya. Saya tak boleh multitasking. Saya macam kat rumah kan, saya tengok TV. Betul-betul saya tengok TV. I ke dalam. So siapa-siapa cerita I tak tahu. So itu masalah, itu adalah kekurangan saya. So saya satu benda kita kena buat fokus. Nombor satu. Nombor dua, bila you nak capai satu-satu, you shouldn't have a second plan. Yes, 100%. If you fail, you don't let it fail. Because option B adalah option A. So I tak bagi option untuk I. Sebab tu I tak nak ada kerja. Saya faham. Salat. Okay, sangat-sangat menarik lah. Sebab macam bila saya nak buat this social media punya career full time, saya drop out daripada engineering tau sebenarnya. Betul kerja ni kalau parents zaman dulu ni sembara kan. Lagi-lagi saya pula masa tu beasiswa tau. So saya tak perlu bayar. Betul. Tak adalah tak. So saya beasiswa sebab zakat. Okay. Ibu tunggal. Okay. Jadi bila one of the main pusher untuk saya berhenti juga, saya tahu bila kita dah burn the boat, orang panggil kan, kita dah bakar kapal, dia dah tak ada patah balik, so kita akan go all out. So bila you cakap yang mana you tak nak, macam mana, bukan tak nak bagi fail, macam tak boleh fail. That's the only way. Sebab kadang-kadang kalau kita ada plan B, kita akan rasa safe kan. Oh tak apalah, malam ni punya job apa, kena buat benda-benda, tak apa, kita push esok lah, hari ni dah penat kerja lah. So maybe benda tu pun tak akan jadi kan. Tapi still, saya time tu is just Yusof, just normal guy umur 20 something yang study. Tapi you ada family, ada rumah, kereta, like macam mana boleh ada kekuatan untuk tinggalkan, untuk lepaskan pekerjaan semua? There's a say, bila orang kita cakap dengan orang, kita akan berjaya, tak ada orang akan dengar apa yang kita dah cakap. Kita perlu jadi berjaya dulu. So untuk jadikan berjaya tu, saya kena ambil satu decision and pergi all out. I tak nak tengok apa-apa, I pergi all out. So I pergi bagi tahu, sebab investment saya buat ni adalah family. I punya family adalah investment saya. I punya anak 2 orang, I punya wife, I punya parents, my in-laws side adalah investment saya. Kalau saya fail, diorang akan fail dulu. Okay. So I ambil risiko yang paling besar. Therefore saya akan go all out. Sebelum kita cerita pasal app, saya just nak tahu ni side tangent punya soalan lah. Sebab saya tak pernah masuk dunia corporate kan. Saya freelance sampai sekarang. So saya nak tahulah, macam kalau dulu masa you as a, mungkin ada viewer yang tengok ni, maybe university student, someone yang nak masuk corporate world, kerja semua kan. So bila kita dengar you punya experience, lepas kerja ni, lepas kerja ni 2-3 tahun sini, lepas tu masuk sini, lepas tu masuk sini. So normally, ataupun maybe you boleh cerita macam untuk you punya personal experience, adakah bila kita tukar kerja ni, kita punya gaji pun makin naik selalu?
gaji akan naik sebenarnya. Oh, okay. So maksudnya dalam dunia corporate ni, as the more experience yang you ada, walaupun bertukar company, gaji akan meningkat lah. I see. Tapi itu terpulang juga company apa yang kita tengah pergi kan. Tapi yang penting adalah ilmu dia. Kalau kita, benda ni kena balance. Kita tak boleh selalu tukar, tetapi ilmu tu, sebab ilmu tu kita tak akan dapat penuh sepenuhnya. So kita kena stablekan situasi dekat sana, belajar yang sebanyak-banyak yang boleh, then you dah rasa macam okay, saya dah capai tahap tu, okay, sekarang kita ubah. Jangan, kebanyakan orang ubah-ubah kerja pasal duit. Tapi bagi saya, it's not right. Bagi saya, ilmu yang kita dapat dah penuh, dah you punya box dah penuh dekat tempat tu, okay. Bila pergi kat tempat lain, box tu dah ada kosong. So, kita masukkan ilmu. Sebab end of the day, salary is anytime can lost. Kita boleh lost salary. Tapi ilmu tu adalah benda yang paling mahal di dunia. So, itu I punya point of view. So, macam sebelum ni pun, one of saya punya guest pernah cakap, businessman juga, bila kita dalam dunia business especially, bila kita make a mistake yang kita rugi, kita nak get back up tu sekejap sebenarnya, sebab ilmu yang kita dapat dalam kita fail tu. So mungkin sambung juga konsep dengan ni kan, sebab dia ilmu tu yang penting. Sebab kerja siapa-siapa boleh buang kita kerja anytime kan. Tapi dengan ilmu yang kita dapat daripada kita belajar tu, kita kerja setahun, kita dapat apa yang kita dapat tu, kita boleh bawa kepada the next job kan. Boleh tak you cerita sikit macam mindset masa nak hantar surat resignation letter tu, apa yang boleh nafikan, ataupun senang cerita, what's your biggest fear masa tu? What if I fail? That's my biggest, and my biggest worry tu I punya family lah. Apa akan berlaku dekat sana. Tetapi apa yang lebih yang boleh take over benda tu adalah idea ataupun filosofi saya nak bawa dekat dunia tu. I rasa lebih berat daripada apa yang saya nampak sebagai negatif. So saya nampak positif tu. So I go for it. Nervous tu ada, time tu nervous tu ada. I call my wife, but I dapat, sebab kita dah, selepas kita kahwin, kita bukan seorang. Actually, husband and wife adalah seorang. Dah rumah tangga dengan anak. So I called, I nak ambil decision ni. Bagaimana? Okay. Dia kata okay. You tak takut ke? Tak. Kenapa? Sebab I percaya you. So bila dia dah trust I dapat dia punya kekuatan tu balik. Saya pergi. So boleh cerita tak macam mana dia punya proses nak startup ni? So kat Malaysia tak banyak startup tau. Kat Malaysia tak banyak startup. I rasa first I thought our before I even go to the startup, I did my all the homework dekat belakang. Sebelum berhenti kerja lah. Sebelum berhenti kerja. Okay. Sebab macam mana kita nak pergi buat maintenance home kan. So I pergi belajar dulu. Kita ada satu rumah tu ada 1876 isu. Okay. Sangat spesifik Spesifik. Sebab benda tu detail kan. Kita tahu apa yang kita nak pegang tu. There's no A minus, no A plus, A. So bila kita belajar, apa yang saya belajar daripada corporate world ataupun maintenance world saya datang dulu 23 tahun, I dah translate tu kepada maintenance dekat rumah. Cuma rumah tu macam lampu ni kan, dekat kilang pun ada lampu, berapa besar, berapa voltage, apa size tu, apa penggunaan dia, sama je. Kat rumah pun sama. So maintenance dekat industri, maintenance dekat rumah, konsep dia sama, cuma volume, size, magnitude of the problem small. So, I dah buat homework dekat belakang. Then, the best part is, bila 23 tahun dalam perjalanan saya punya kerja tu, I jumpa ramai talent daripada setiap masa saya jumpa. Saya call dia orang. Saya nak buka satu company, startup. This is the plan. You all okay tak? Boleh. Saya boleh join bos, tak ada masalah. So, Muhammad Syakir, I nak boleh share. Shout out. Muhammad Syakir, dia jangan ada startup lain rembat dah. Muhammad Syakir dari Terengganu, dia chemist sebenarnya, very sharp. I always call him a doctor, precise doctor.
Kalau nak surgery, you kena pegang surgery knife tu, I bagi kat dia. Sebab he's slow and steady and sharp. He won't jump to conclusion, so he is the best for that particular thing. I pergi ke Terengganu, I jumpa bapa dia tak ada. So I pergi jumpa Mak Syakir, I minta ni kita nak buat. Mak okey tak? Mak okey. Cantik, sedap, saya settle. Lepas tu pergi dekat Kuberan, seorang lagi. Dia ni it's a mix of two breed, I call. Maksudnya dia tu ada dia boleh manage satu situasi dengan lebih besar, dia pun boleh sharp. Tapi tak adalah sharp yang saya cakap Syakir. So overall management dia boleh tengok benda tu. So I nak seorang tu. Then orang-orang ni semua baik, bagus belaka. So I pergi jumpa mak family Kuberan, then kat sana pun dia orang bagi green light. Lepas tu Kejap, maksudnya green light tu diorang semua berhenti kerja ke apa? tak, dia orang terima that. Sebab apa? Yang ni semua belum kahwin lagi tau. Semua muda-muda. So bila seseorang tu ambil decision, dia kena tanya dia punya family kan. So saya sebagai responsible person, I nak ambil responsibility tu. Saya nak pergi jumpa parents dia. Kita nak buat ni, ini dia punya plan. Jangan takut, kita boleh buat benda ni. We do lagi. So kat sana lepas tu Hana tu Siti Hana daripada Maten. He's a process oriented person. Sesiapa nak buat analysis, itulah speciality dia. So dia akan buat analytical thinking, detail. Dia akan plot satu graph, dia akan okay, this is the plan, then we come up with that. And then kita pun ada Murali, Nathan, IT background, and last I punya wife. Involved juga. Yeah, dia sebenarnya IT person. Dia software developer, I punya wife. So bila I buat app, perbincangan ni berlaku, I bincang dengan dia, okay tak, you boleh. Dia hardware and software dia boleh buat. Dia kata boleh, saya boleh buat. Cuma sakit lah, I punya wife dalam business. So bila perbincangan dalam discussion, I have to be the person sebagai founder ataupun CEO of the company. So I kena tukar I punya cap setiap kali. Then buka balik rumah, I kena buka balik lah. Tapi kat dalam tak tukar lagi. So I kena, tadi meeting macam ni, you cakap apa? Say no, this is the reason. So I kena, sebab setiap decision kita ambil, itu bukan pasal decision yang kita ambil. Itu adalah mengapa decision tu kita ambil, bagaimana decision tu perlu di make as an action, dan apa yang kita perlu buat. So saya always hierarchical, analytical person. So I always explain to the person. Macam boleh jumpa orang-orang ni semua like masa kerja. Kerja. Yeah, on the way saya jumpa. Saya sebenarnya jumpa ramai yang paling bagus. Actually, I'm meeting another person sekarang in front of me. Bila saya watch podcast Yusuf kan, you are a very brilliant person. So we will see. Kita akan jumpa. Sebab Mattel I punya team saja 450 orang satu company tu. 5 manager report dekat saya. So kita pergi luar negara, Indonesia, negara lain, ada team-team yang report. Kita boleh tahu siapa yang sebenarnya berilmu. Kita boleh tangkap tu. So kita pilih lah yang mana. Bukan pilih, kita akan selain daripada berilmu, you need to be personally connected dekat sini, bukan dekat sini. So I connected to them. So I tahu dia punya kekurangan, kelebihan. I tahu I punya kekurangan, kelebihan. Kalau I punya kekurangan boleh jadi dia orang tim saya punya kelebihan, cantik. So itulah macam tanggam, orang panggil Lego tu, connected. That's how I met my team lah. So semua datang KL lah? Semua dekat KL sekarang. Okay, sangat-sangat menarik. Okay, so bila kita nak start satu-satu startup ni, tak silap saya lah, stats dia majority of startups fail in the first 5 years ke something like that. Berapa persen? 3 tahun. 3 tahun 80% of it 80%. 80 to 90% will fail. So bila kita nak start startup ni, especially modern lah, sebab modern startup ni is applications lah kan, focus on IT semua ni, cost sangat besar kan, sangat besar. Nak buat ads kan, especially lepas kita punya first call tu hari tu, saya terus download Virola.
Sebab saya baru pindah rumah. So saya nak cat rumah. Saya cari, alah cat tak ada. So cat tak ada lagi lah. Tapi akan ada soon cat rumah. Ya, akan. Akan ada soon. Okay. So tapi kan something yang klik dalam otak saya bila saya buat app bukan main lah, macam bela-bela app tu kan sangat-sangat laju, sangat-sangat efficient. Macam saya berani cakap lebih, bukan modern lah apa word dia, lebih seamless. seamless. Seamless Dia punya finger akan melalui tu. daripada app-app yang macam dah established pun. So saya tak nak sebut app, tapi like kalau memang sangat-sangat besar, bukan kompetitor Virola pun, macam contoh kalau kita pakai Grab punya app, rasa tau seamless tu, macam okay senang tekan sini. So saya dapat tau rasa benda tu, dia macam straightforward lah. Macam apa yang kita nak semua kita boleh dapat terus bila buka app tu kan. And benda yang pertama berleka dalam fikiran saya bila saya try belik-belik tu, saya tahu ni mesti mahal gila nak buat app ni. Lagi-lagi ni bukan background software developer ke software engineering ke apa, bukan. Maintenance lah, engineering punya maintenance kan. Boleh cerita sikit lah macam mana lah the process and duit semua macam mana kalau nak buat startup ni? First of all, kalau startup untuk bisnes-bisnes lain saya tak berapa arif, tapi saya boleh cakap apa yang saya lalui. So first of all kita kena buat background work lah yang saya cerita dulu. First, secondly, ini B2B ke B2C? Ini B2C kan? So customer akan pegang kita punya app. So dia kena dia tak boleh boring dengan app kita. Dia supposed to be very fast. So dalam pengalaman saya pun, I pernah pasang 6XZ robot system software. Walaupun saya bukan software person, tapi saya tahu macam mana nak manage satu-satu projek. Salah satu projek saya manage dulu dekat Indonesia untuk pasang satu robot 6XZ lebih tinggi daripada building ni, perlukan 2 minggu untuk pasang, untuk beroperate. Dalam Malaysia kita buat dalam 24 jam. Okay, bagaimana? Plan. The background work, you put everything inside, called potential problem analysis. Apa yang paling teruk boleh berlaku. So bila buat analytical process tu, you boleh nampak ke mana you punya gap. So you boleh gunakan gap-gap itu untuk memantapkan kerja-kerja. So app ni pula bukan app daripada orang panggil white label app ataupun standard app. So first kita pergi kat market, diorang jual standard app. Dah siap. Pakai guna. Terus pakai guna. Then I cakap, ini bukan saya nak. Ini bukan I punya baby. I punya baby lain. So I explain dekat dia. Itu pun ambil masa lebih kurang 4 bulan. Panggil due diligence dia. Kenapa? Dia tutup pintu. So due diligence tu ambil 4 bulan untuk memahami app dia punya cara akan orang panggil wireframe. Terlalu besar dia punya size. App lain kita boleh nampak berat app tu berapa MB. Okay. So kita punya app terlalu berat, 145. Kenapa berat? Dia punya brain tu dekat belakang. AI ada jenis-jenis AI dekat belakang untuk tangkap masalah-masalah lebih cepat. Software tu pun mahal dan juga jangka masa lebih kurang 1 tahun 6 bulan just to come to what we are sekarang. Ini adalah 10% daripada I punya idea sekarang. Belum full flash. So, untuk buat satu company ni, it's not about making company, apa you punya produk, then bagaimana produk tu akan dipegang di tangan customer, bagaimana customer akan enjoy benda tu. Dan bukan semua orang pakai app ni dia nak selesaikan satu masalah. So, bagaimana nak selesaikan masalah? Dia ambil foto, ataupun dalam maintenance world, kalau kita bagi satu problem statement yang betul, kita akan dapat jawapan yang betul. Kita letak problem statement yang salah, lain pula yang direpairkan. So ini amat penting. So I cakap, I nak seseorang tu kena ambil foto ataupun video in the future, foto, lepas tu dia kena audio, dia kena cakap dekat kita. Dia kena macam voice note lah. Voice note. Bagi tahu apa, tak kisah, sebab kita ada satu lagi language translator tengah berlaku sekarang. Bahasa Inggeris ke, bahasa Melayu ke, bahasa Cina ke, dia akan translate future. Tapi sekarang satu audio kita pegang, lepas tu dia akan pergi dekat video ni, kita dengar, yang last kali kat bawah kita type. So untuk satu masalah, kita gunakan mata, image, mulut, audio dengan type.
Lepas kita masukkan detail tu, customer dah hantar dekat bidding platform. Titan, okay sorry, I belum cakap siapa tu Titan. Titan adalah kita punya maintenance guys. Dia orang lah expert, saya rasa akan sampaikan bincang pasal dia orang. So akan dapat dekat tangan Titan tengok, okay masalah ni saya nak pergi kat rumah dia, ini harga dia, lepas tu saya boleh habiskan kerja ni dalam masa ini, dan saya perlukan duit ni untuk buat ni. And semua orang tu adalah gig, and kita punya Titan semua orang Malaysia. So itu first criteria, must be Malaysian. Nombor 2, must be TVET, academically strong, ataupun SPM 5 tahun, ataupun PMR 10 tahun, yang berpengalaman dengan jurusan apa yang dia nak buat. Katakan plumbing ke, elektrik ke, elektronik ke. So benda ni semua kita buat 1.5 tahun. Okay, kejap. Sorry interrupt. So tapi macam kenapa dalam Vidola ni, kenapa you just nak ambil Malaysian saja, tak nak ambil foreigner untuk kerja? Okay. Whoever permit to work in Malaysia boleh masuk. Oh, yang legal saja lah. Walaupun bukan Malaysian. Tak kisah. Permit to work. Sebab bila kita ternampak, kita belajar kan benda ni, apa kesalahan orang lain buat? Dia terus masukkan foreigner. Foreigner maybe dia bukan expert. Kita tak tahu apa dia punya background. Perkataan kontraktor ni lebih senang orang panggil. Saya boleh jadi kontraktor, siapa-siapa boleh jadi kontraktor. Betul, saya seorang kawan dia cakap ada kontraktor juga. Tahu macam mana dia dapat perkataan tu. So, sesiapa pun boleh jadi cakap kontraktor. Tapi apakah istilah kontraktor tu? Kita tak faham. Kita tak tahu lagi. Tapi dekat negara luar macam Amerika, Australia, Jepun, bila kita pergi, kita nampak sangat kat sana lain. Sebab seorang kontraktor mesti kena arif ataupun kelayakan ataupun certified. So apa kita buat, kita panggil kita punya gig workers, kita check dia punya background, sebab kita hantar kita punya team ni orang rumah orang kan. So kita check background dia, ada apa-apa masalah sebelum ni, kes-kes jenayah ke apa, tak ada. Lepas tu kita akan check dia punya education background. Lepas tu kita panggil tempat untuk test hub, kita buat test kat dia. Bagaimana orang ni betul ke tidak. So proses tu agak rumit untuk mendapatkan seseorang Titan jadi Titan. So bila kita seseorang tu datang dekat rumah kita kan, kita pun rasa lega, kita pun rasa secure, kita pun rasa trust. So yang benda yang saya nampak sekarang adalah trust. So sebabkan ramai sangat kontraktor di luar sini, trust tu tak ada, kepercayaan tu tak ada dah. So macam mana nak bawa balik trust tu adalah dengan satu platform yang trustworthy platform, yang certified people yang jadikan benda tu, baru kita boleh pergi. Betul juga, sebab macam kan tadi saya cakap saya pindah kan. One of the main reason saya pindah pada rumah sebelum ni, selain daripada nak dekat dengan KL, dulu kat KL, is saya selalu ada plumbing problem tau dekat dalam toilet rumah yang sebelum ni. Walaupun rumah baru, rumah built maybe like 2018 dah selesai, condominium. Saya ada panggil satu kontraktor ni. Saya rasa kontraktor ni Chinese punya company, tapi pekerja dia foreigner. And bila saya panggil, dia clog toilet bowl, dia buat no problem. Lepas 2 minggu jadi lagi. So sebenarnya, sebab saya sebagai orang umum lah, orang normal, saya tak tahu apa yang dia buat kan. Saya tak tahu apa dia masuk, saya okay dah siap, okay settle, tiba-tiba jadi lagi. So kalau macam Vidola ni ada warranty semua Ada warranty, ada insurans, dan siapa-siapa yang datang dia boleh panggil balik. Sebab semua ada IC, semua ada orang Malaysia, dia akan datang balik kat platform yang sama. Faham. Bayangkan kita ada 400 orang register dah jadi Titan. Tapi buat masa sekarang kita ada lebih kurang 40 orang. 10% je. Total 40 orang. 400 register nak jadi Titan, kita dapat 40 orang. Kita masih dengan proses tu. Sebab tiba-tiba queue tu dah panjang, kita proses tu. Kenapa 40 orang? Walaupun 400 register, ada tak ni semua kita boleh directly kita receive sebagai Titan? Tidak. Dia punya proses tu lebih rumit daripada yang saya fikir dulu. Saya rasa lebih cepat sebab kita kena check background. Background check tu ambil 2-3 hari. Lepas tu kelulusan certification tu check. Tapi kalau 40 orang, orang ke company orang? Orang. Kalau Okay,
tak perlu cakap. Kita tak recognize company. Kita recognize orang sahaja. Kalau Yusuf lah tu. Kalau Vishnu lah tu. So satu problem, satu orang je datang. Buat masa sekarang, kita ada satu lagi team dia boleh bawa, kita pun ada access untuk dia, di mana dia adalah member. So ketua adalah Titan, team of Titan akan datang dengan, tapi dia punya test tu kurang sikit. Kita tak apa orang cakap, kita tak how to say, strongly hold on that dekat dia punya team of Titan. Kenapa tak recognize company? Okay, Malaysia semua orang boleh buka company, RM180 je kan. So bila ramai yang buka company, so bila kita pergi dekat company, yang buka company tu maybe orang Malaysia, yang macam Yusof cakap tu, yang datang tu lain. So bagaimana kita tahu yang orang yang kita ambil akan pergi sana? So app tu ada recognition, dia akan recognize. So kalau individu saja dia boleh recognize, company dia tak akan recognize. Banyak, ini pun salah satu pelajaran daripada app-app yang lama sudah fail. Atau tahu sama ada banyak lagi app semua gunakan company. So apa akan berlaku bila kita panggil company kan? Kita gunakan app, dia datang, dia bagi name card dekat Yusuf. Lepas tu jangan pakai app, terus pakai call saya sajalah. Serious lah. So this concept dah wujud lah. Konsep ni wujud dekat Amerika dulu. Orang panggil TaskRabbit kat US. So TaskRabbit ni adalah kontraktor. Kenapa TaskRabbit berjaya? Sebab dekat Amerika, TaskRabbit, dia punya kontraktor semua adalah registered by the government. So dia tak boleh escape. Pekerja pun kena register. Seorang electrical kena ada A4 ke B4 ke apa dia punya kelayakan, semua ada. Kat Malaysia tak ada. Semua orang boleh jadi kan. So bila datang sini, yang register adalah seorang, yang datang pula yang lain. Yang lebih-lebih lagi. Kenapa Vidola tak tapis ambil yang kontraktor yang ada pekerja yang pun ada registered juga, faham tak? Okay, actually there's a future plan. Okay. Faham. Kita kena pergi kita gunakan hole yang small hole dulu. Kita belajar daripada sana, baru kita boleh buka yang. Sebab kalau kita buka sekarang, ramai yang nak register. Tapi kita tak nak bagi filtration process tu lebih. Wait, so Vidola tak nak ramai yang register? Tak nak ramai. Sebab apa? Seseorang tu, seorang ada ilmu yang lebih daripada satu. So kita nak naikkan taraf gig worker kita ataupun TWET kita. So seorang tu aircon, dia pun boleh buat electrical, electronic, plumbing. So seorang tu kalau dia boleh solve 4 masalah, kenapa saya nak 4 orang? So kalau kita fikir macam tu, kita pun naikkan taraf gig worker dekat Malaysia sekarang. Kan gig worker kita apa? Rider dengan driver je kan? So bila kita bincang dekat pergi dekat public, Syakir, semua kita orang pergi jumpa gig worker dengan driver, ramai yang sudah ada sertifikat, diploma. Betul. Ada. So apa dia punya future? Tak ada. Berapa lama dia dah jadi driver? So e-maintenance adalah platform. You datang sini, kita akan bagi satu lagi. Dia boleh jadi Titan untuk aircon. Lepas tu salah satu jangka masa kita punya plan daripada B2C kita nak pergi B2B. Maksudnya kita pergi company. So time tu, dalam jangka masa tu, saya nak naik tarafkan kita punya maintenance tu. Okay, tapi kenapa TaskRabbit tak fail walaupun ambil kontraktor? Apa dia? Tadi you cakap dekat US TaskRabbit and TaskRabbit, kenapa tak fail? Sebab government tu dah filter. Maksudnya, tapi diorang still boleh bagi kad company kan? Okay, kad company tu adalah satu lagi cerita. Dalam cerita dalam ni pun boleh berlaku, Vidola Titan pun boleh berlaku. Tetapi kita ada proses filtration tu. Senang cerita, pipe, air, baldi. Pipe tu adalah, saya mechanical engineer, so saya nak kalau cerita saya lebih kepada cerita tu. Pipe tu macam app, air tu macam adalah kita punya Titan. Baldi tu adalah kita punya customer. Okay. So proses ni orang panggil leakage. Dia pergi backdoor kan, leakage. Bagaimana backdoor ni boleh didetect ataupun air leakage tu dalam air keluar, apa leakage dalam bahasa Malaysia apa? Bocor. Kita buat audit. Kita check audit. So setiap kali kita audit. Tapi bocor akan dikenal pasti
selepas satu-satu air tu keluar ataupun seseorang Titan tu keluar. So itu adalah bukan proaktif, dia adalah aftermath. So proaktif apa kita buat? Pipe tu kena solid. Maksudnya app tu. Kenapa app tu kena solid? Dia macam yang seamless. Dia bukan macam yang dia kena seamless di mana Titan tu boleh faham macam mana gunakan. Kedua pula, pipe tu tak perlu ada banyak branches. Pipe tu kalau banyak branches kita back pressure. Titan akan ada pressure dia. Kalau pipe tu blockage pula, kalau Titan tu tak dapat gaji. So kebanyakan yang back charge pun adalah sebabkan dia tak dapat duit. So dalam app kita, setelah dia buat kerja, dalam 7 hari warranty claim dah dapat, dia release 100%. So kita tak charge Titan. Titan akan dapat 100% apa dia perlu supposed to dapat. App-app lain, dia cut daripada Titan, cut daripada kontraktor. Oh, so macam mana Vidola make money? Okay, good question. It's a business model kan. I call some app dia panggil service charge. Kita panggil we care fees. Oh, We care fees. Adalah 15 hingga 30% terpulang pada risiko kerja tu ataupun harga barang. charge kepada customer. I want to be honest dekat sini. Saya tak nak complicate kan dekat Titan. Titan, dia ada project management cost. Sebab gig ni, kalau Yusa tahu, gig ni tahun 20-an adalah penyanyi. Jazz. Oh, nyanyi dekat gig. Jazz. Okay. Yeah. So that's how. So bila dia free, dia pergi nyanyi, dia dapat duit. Sama je gig ni. Bila you free, you pergi buat kerja, you dapat duit. Apa yang you sepatutnya dapat, you akan dapat. So customer kena take up that, then pay for the entrance, pay for the service charge ataupun VK fees tu, sebabkan app tu secure, safe, and kita dah assesskan you akan dapat full kepercayaan kepada app kita, and there's no any other complicated cost. Kita straightforward. Okay, ini sangat interesting sebab mostly this type of gig style punya businesses ataupun app dekat Malaysia ni, mostly dia akan bagi tahu pekerja tersebut ataupun let's say macam Grab driver ataupun Lalamove contoh. Lalamove tu akan nampak, oh kat sini dia potong percentage yang mana Lalamove akan ambil contoh. Tapi Vidola sekarang ambil route yang tak bagi tahu benda tu, just bagi tahu okay, apa awak charge awak dapat semua. Yang lepas tu kita akan charge lain dekat customer. Apa psikologi behind it? Kalau itu adalah the best way, kenapa you rasa this big company tak buat macam tu? I rasa end of the day semua akan pergi lowest cost. Cheapest the best. Apa company tu? Semua company akan cheapest the best. Tapi bagi saya, cheap not is the best. Cheap at the one point maybe become a problem. Pasal apa? Yang Lalamove, Grab semua adalah logistic company. Dia ambil barang, dia hantar barang. Okay. Dia punya risiko tak ada. Dia ambil barang, hantar barang. Tapi maintenance tu ada banyak risiko dia. Kita tak tahu lagi masalah tu boleh selesai ke tidak. So, risiko tu Vidola yang ambil. Sebab tu, kita punya risiko lebih tinggi daripada Titan. Sebab tu kita nak filter dia betul-betul. Kedua pula, warranty, insurance semua dekat kita. And kita pun ada team sendiri untuk check benda tu dah buat dengan betul ke tidak. So, itu dia punya perbezaan daripada Lalamove, Grab. Maksudnya, katakan selepas satu Titan datang rumah baiki aircon, akan ada team lain datang check? Time tu orang akan check. Siapa yang akan check? Kita punya team. Orang Vidola akan ada kat sana. Oh, so at the same time orang Vidola pun akan ada? Akan ada. Oh, so macam nak bagi kad bank juga kan? Kad company at the same time? Okay. Satu lagi, saya percaya orang Malaysia. I mean, everybody supposed to percaya lah. Tapi dalam filter proses tu yang saya cakap tadi, kita go through some pressure test. Kita throw some complicated question macam mana dia jawab. Kalau dia jawab dengan tak arif ataupun tak berapa orang panggil can see dia boleh leakage, kita tak nak ambil. Okay. So, psikologi pun main ya. So yang tadi boleh bagi contoh soalan-soalan pressure macam mana? kalau saya open dan Syakir marah dekat I. Okay. Tapi dia soalan yang macam mana? Saya tak faham. Maksudnya Okay, soalan for example, good question lah, good example question lah. Katakan Titan pergi dekat site and then kerjanya sebenarnya untuk buat washing machine. And then dia punya fridge yang rosak. Bagaimana
boleh tak anda buat kerja tu then ambil duit tu. Lebih kurang macam tu lah. Complicated. Bukan complicated, straightforward. Orang boleh be honest, tapi kita dah bagi tahu apa dia punya standard. Do's and don'ts. Do and don'ts. And kita pun ada consent letter dekat sini di mana kalau Titan breach the contract, kita ada liquidity damage dekat Titan. So Titan fully complete under our system. Faham. Okay, so salah satu benda lagi menarik pasal Vidola, maybe juga ada budak-budak yang tengok ni, budak-budak TVET kan, contoh kan, boleh try apply kan jadi Titan. Boleh. Okay, sangat-sangat dia alu-alu kan, tapi get ready dengan soalan pressure lah. Okay, so antara bukanlah proses, antara sistem yang digunakan sangat-sangat interesting. So saya kalau tengok salah satu benda tu, saya suka lagi tengok dari sudut psikologi tau. Kenapa dia buat ni bukan ni? Kenapa dia buat ni bukan ni? Sebab dalam 3 tahun saya duduk dalam dunia social media ni, benda yang saya sangat-sangat suka is dalam dunia hasilkan konten, hasilkan input bagi, ataupun kita bagi content creation lah kan. Dia banyak belajar daripada experimentation. Sebenarnya adakah this style of content berjadi? Okay, this style of content tak dapat sambutan. This time dapat sambutan. Tapi in order untuk tukar style tu, kita kena tengok satu-satu style yang pertama kita guna tu, contoh content punya style, and try untuk cari point kat mana problem. Tapi kalau saya pergi kepada kerja macam contoh yang saya pernah buat juga dulu, rider semua tu, dia kerja yang tak challenge tau. Dia macam hari-hari okay, A to B, contoh A to B, hantar sampai settle. Dia bukan lepas A to B, tengok balik job A to B tu, kat mana problem yang kita nak selesaikan. Tapi saya punya hari-hari content macam, lepas podcast ni contoh saya release, saya akan tengok balik podcast ni, kat mana Yusah dia buat mistake dari segi penyusunan perkataan ke, soalan yang tak appropriate ke, apa-apalah. And analyse. So saya sangat-sangat suka analyse tu, sebab dia akan belajar sehari, belajar berkali-kali. Bukan yang kita belajar daripada satu benda je, tapi maybe banyak benda yang belajar daripada satu konten yang, sebab kita hasil konten berbeza-beza. So saya nak tahu kenapa Vidola ni pilih sistem bidding. Sebab kalau sistem bidding ni sangat-sangat berhasil, mendatangkan hasil yang sangat-sangat as a company tu menguntungkan ke apa, mesti dah banyak dah all company-company lain gunakan sistem yang sama. Okay. Gig market sebenarnya adalah market price. Okay. Macam petrol. Setiap hari dia punya market price lain. Okay. So, bila seseorang tu menetapkan satu piawan harga untuk hari ni, untuk 1 tahun, 2 tahun, bagi saya, dia tak betul. Dia ada market price setiap kali dia kena analyse, check and balance kita punya market price. So, bila kita bagi bidding, katakan Titan ni datang dari Kelang pergi Damansara, dia punya jarak lain. Dia punya petrol yang digunakan lain. Katakan Titan tu duduk Damansara, just dekat depan dia datang harga lain. So, you faham tak? Faham. So, bila aircon service tu orang cakap 130, orang yang sini, kalau dia buat 130 dengan orang Kelang dari Kelang 130, mana yang lebih untungkan? Yang orang dekat. Tapi bila you letak tu piawai, tak betul. Bagi saya, dia terpulang pada keadaan, terpulang pada situasi dan masalah. So, market price akan menentukan distance yang saya datang. Katakan saya jauh saya datang, petrol saya gunakan 60 sen. Lepas tu, pipe yang saya beli, katakan PVC, schedule 20 ke 40, orang selalu, sebab orang awam tak tahu tau. Dia terus cakap, ini 50, 60, 100, 20. Dia boleh cakap, agak main. Tapi apa jenis yang kita beli kat dalam? Dia pergi ke hardware shop. Kalau Yusuf pernah pergi hardware, dia murah punya ke mahal punya? Dia akan tanya. Betul. Yang kontraktor ni pasang ni murah punya ke mahal punya? Kita tahu. So, bila kita tahu market price, bidding is the right place until we get the right purata, average price. So, Titan kita bagi satu average price. You punya minimum ni, you punya maximum ni. You tak boleh keluar daripada tu. Kenapa? Kenapa? Kita pun belajar yang app yang lain. So, bila diorang start buka bidding kan, dia terus cakap RM50. Padahal kita fikir harga ni betul ke tidak?
Lepas kita confirm dengan app tu, I tak ada cakap nama app lah. Kita confirm, dia contact dekat WhatsApp. Sebab dia automatic dia dapat nombor telefon kita, dia contact WhatsApp cakap, "Boss, sorry itu 160, saya mau ini kerja sebab tu saya cakap 50." So, where is the honest? Mana kita punya kepercayaan sekarang? App tu ada lagi? Oh ya So style maksudnya konsep app yang sama lah. Konsep Tak, dia pakai kontraktor. tapi home maintenance lah. Home maintenance, dia pakai kontraktor. Tapi itulah different dengan Bidding juga tu. bidding juga. Oh, so maksudnya dalam dunia home maintenance bidding normal lah. Normal. Oh, faham. Normal. Bidding tetapi dia masih gunakan harga piawaian. So dia akan bagi tahu customer, kita ada 3 kontraktor, harga ni, dia akan datang, you choose. Lepas tu you choose ni. Padahal dia cakap ini murah, saya ambil yang ni pula. So sebab tu saya nak pergi bidding dan juga saya nak menggunakan Titan ataupun maintenance guy yang tahu kerja tu bagaimana nak buat. And personally dia akan datang, dia kena buat benda tu. Bukan hantar orang ke ataupun rasa-rasa boleh ke tidak tu. Pernah tak? Sebab tadi saya dengar 40 orang je Titan. So pernah tak ada customer post job tak ada orang ambil? Ada. When the first time kita buka app, sebab kita masih belajar kan, bulan Oktober kita baru buka app ni, ada Titan tak bid sebab dia orang pun busy dengan kerja-kerja dia. So slowly, you tengok, kalau Titan tu dapat kerja dekat sini, dia akan continuously kita akan datang sini. So bila kita buat, Titan tak bid sebab masa yang dipilih oleh customer adalah masa yang tidak sesuai untuk Titan. Time tu 7 Titan dulu. Lepas tu kita pergi 12 Titan, 15, 20. Dah 5 bulan dah ada 40 Titan. So sekarang kita ada ramai Titan. So kita ada bidding. So kita pun ada order sekarang. So macam pipe tu kena ada air je. Bila air tu tak ada, pipe tu akan korot. Ataupun rosak. So leakage akan berlaku. So sebagai founder, saya make sure saya kena pergi dekat market, make sure benda ni kita bincang dengan rakyat Malaysia, bagi tahu this is the best platform, you gunakan ni. So Titan akan dapat kerja dan dia akan continue slow. Faham. So dalam market video live berapa lama? 5 bulan? 5 bulan. 5 bulan dah dalam market 150 hari. 150 hari. So nak berbalik kepada masa dia mula dulu tu sampai sekarang, macam mana Vidola sustain? Macam dia make money? Macam dia dapat duit untuk buat app last time cerita? Okay, I work for almost 23 years. Right, 23 tahun saya kerja in a very good position. Saya gunakan I punya bank balance pagi. Lepas tu I pun I give my house. Salah satu house. Sekarang saya nak jual house kedua. Kenapa? Sekarang nak jual rumah kedua? Kedua. Sebab bisnes ni? Ya. Pasal kita tak boleh pergi investor lagi. I memang kalau investor nak bincang boleh. Tapi dalam 5 bulan, baby ni baru merangkap kan. So, I tak boleh cakap besar lah baby ni boleh ke apa. Saya nak baby tu jalan. Maybe another 1 or 2 months, 3 months, 6 months. Bila baby traffic ni, sekarang dah 2,500 orang dah download app kita. Kita dah habiskan 140 order dah dalam 150. Dan kita dah ada 40 Titans. Kita pun tengah ada traffic. Kita pun dekat social media. So, saya nak kembangkan lagi. So, I nak invest apa yang saya ada, all out. And then, the investor maybe look at me. But what is the best part is, we started to make money now, little. Kalau saya pergi dengan speed yang sama sekarang, dalam end of the year, saya boleh start to dapat I punya, bukan ROI, I boleh cover I punya overhead cost dulu. Okay, saya nak pergi ke ala tuju tu. So, maksudnya, memang benda buat betul-betul lah jual rumah sendiri Rumah tu dah habis bayar ke apa? Satu rumah yang bagi tu dah habis bayar, satu lagi yang nak pergi tu belum habis, so kita boleh kontra dengan harga tu kan. So bank pun dia terus tanya, you dah ada dalam bisnes 2 tahun baru kita bagi. So 2 tahun ke 3 tahun baru dia bagi loan.
I pun pergi dekat government. Sebenarnya saya pun cuba jumpa government. I belum dapat seseorang yang tepat. Sebab satu soalan dekat dalam tu, it's not about what you know. It's more about who you know. Faham. So I don't want to go to that extent. I tak nak pergi kat sana. I lebih baik kita fokus dekat apa yang kita nak deliver dalam Malaysia ni. Sebab apa? Jangka masa ni dalam 10 tahun ini perlu pergi dekat B2B macam industri. Yang Titan yang kita ambil ni bukan untuk rumah sebenarnya. Ini adalah untuk industri. Ya. Ya, itu Sebab tu lagi besar. Ya, itu lebih besar lagi. Sebab I dah jaga industri 23 tahun. I tahu macam mana industri akan function. So daripada rumah adalah step baby dulu, 10% dulu. Then next kita pergi industri, JMB. So kita sebenarnya dia punya future tu besar. So kalau investor nampak tu, kita boleh bincang. Dan kita punya Titan nampak, kita pun boleh bincang dengan dia. Faham. Kan you duduk dalam maintenance industry ni lama. Ya, Total 22 years lebih kurang. 23. 23 years. Sangat-sangat lama tau. And I rasa you akan setuju kalau saya cakap daripada mula you masuk sampai at the time you keluar, it's very very different. The whole industry very very different. Technologies advancement sangat-sangat berbeza, betul. So you dah tinggal kan dunia maintenance industry tu, masuk pada home maintenance ni, and bukannya hanya masuk pada home maintenance, build up something yang baru. So requires full attention. So kalau lagi 10 tahun nak masuk dunia industri maintenance ni balik, yang besar B2B lah katakan kan, macam mana nak cope dengan 10 tahun yang you dah tinggalkan? Macam mana you nak tahu what's the requirement at the time nanti? So ke sekarang ni you still ada insider yang bagi information. Sekarang ni apa jadi lagi? Andai. I mean, you are a brilliant man. I faham. Betul. So we not 100% cut the die. Kita punya team masih kat dalam. Kat US ada, kat Jepun ada, kat Australia ada, kat Thailand ada, kat Indonesia ada. Kita punya kawan-kawan masih dekat sana. So that's the one thing. Bila Yusuf tanya, kalau you jump queue kan, kerja tukar-tukar, you tak boleh build satu reputasi dekat setiap company you ada. So reputasi yang saya, kalau boleh cakap lah, I kerja 23 tahun, 4 company saya kerja. So you boleh bayangkan lebih kurang satu company 7 hingga 8 tahun. So saya stable kat sana. Dan kita dapat network yang paling besar supaya semua adalah kawan-kawan kita. So network tu masih alive. So this is another 2 tahun saja kita kat sini. Network masih inject. Malam-malam saya ada call dekat, kita ada discussion malam. Habis kerja terus pergi US ataupun Jepun ataupun Australia, Indonesia. Very good rakan-rakan masih kat sana. Kita akan bincang apa tengah berlaku kat industri maintenance. Sebab saya seorang maintenance preacher dulu. So, saya pernah pergi other country, saya preach. Maksudnya saya akan bagi information bagaimana sesuatu maintenance berlaku. So saya salah seorang tu dalam club tu, organisation tu. So saya masih ada connection tu. Faham. You tak ada try untuk fundraiser? Apa dia? Tak ada try untuk fundraise? Fundraise I baru nak start. Sebab dah 5 bulan kan, baby dah stand up. Masa mula-mula dulu tu? Dulu Susah sebab dia siapa-siapa funder pun saya tak salahkan dia. Dia punya point of view dia takkan berjaya sebab apa? Sebelum ni pun damai dah apa orang bungkus dah. Benda yang sama. Benda sama tapi sebab macam ni. Kereta generally kita panggil kereta. Okay. Ada tak Rolls Royce, BMW atau Tesla kereta dia, ada tak dia sama? Tidak. So dia punya kelebihan adalah keistimewaan dia ke dalam engine, dia punya comfort zone, dia punya safety, dia punya connected electrical car, ada yang kurang ambil minyak, lebih ambil minyak. So ada kelebihan dia. So app tu kena ada. Dia akan selalu akan pergi. Tapi kita sebagai app development company, SaaS ataupun company, kita perlu tahu apa kita punya produk, apa kita nak mencapai ni. Macam Tesla, kereta juga, tapi dia pakai bateri kan. BMW, driver comfort car. And Mercedes, passenger comfort car. So, dia punya agenda sendiri. So, kita punya agenda adalah untuk mencapai satu maintenance conglomerate dalam 10 tahun. So, itulah agenda. So, I work backward sekarang.
Apa saya akan berlaku, saya nampak, so saya kena kerja sekarang. So sebab tu I ambil technician ataupun maintenance sekarang, slow and steady untuk masa depan tu. Okay, so sekarang Videola team berapa orang sekarang? Tim saya 5 orang, 6 orang termasuk saya. Yang tim-tim luar masih ada, yang saya cakap network tu masih dekat luar ramai lagi. So dia pun masih connected, dia pun datang help kita. Macam panel kan, buat assessment tu. Seorang kita punya panel tu Etihad punya engineer. Etihad engineer. Kita pun ada engineer. Kita pun ada cikgu daripada Giat Mara bantu kita banyak sangat. So dia pun bagi lecturer dia ke kita. So kita punya panel pun banyak juga untuk buat test-test. Ada create connection dengan TVET punya school ke yang release untuk hantar masuk dalam? Sekarang Giat Mara, lepas tu ada satu lagi. So Giat Mara supply lah TVET dekat ni. Ya. Kita pun ada female Titan tau. Salah seorang Titan female kita ada. Dia service aircon. Dia salah satu female Titan kita ada. Saya amat bangga lah nak share benda ni. Sebab I pun tak pernah tengok. Saya budak mechanical tau. Bila I pergi certificate diploma, tak ada pun perempuan dekat I punya kelas. So bila I tengok female Titan service aircon, kalau orang boleh check dekat kita punya social media, Videola Titan, female Titan tengah service kita punya aircon semua. So kita ada semua TVET. Semua anak-anak TVET. Boleh tanya macam sekarang ni Sir Vishnu, you boleh dikategori sebagai businessman lah. Sebelum ni kerja, sekarang businessman lah benda ni? Tak ada lah. Bukan businessman? Tak ada lah. Bukan business ke benda ni? Benda ni business. Bagi saya tapi you macam create a startup. So entrepreneur lah kan? entrepreneur. Okay, entrepreneur. So okay, sekarang ni tak tahu lah, mungkin sebab social media ke apa, saya nampak macam, ataupun saya je consume this type of content, membuatkan saya rasa macam majority orang zaman sekarang nak jadi entrepreneur sekarang. Ke saya je rasa macam tu? Yes and no. Yes and no. Yes and Okay, so saya rasa you macam different sikit, Vishnu, sebab you datang daripada corporate world, so masuk tu entrepreneur, and sekarang ni ramai yang nak terus jadi entrepreneur. So you rasa untuk seorang tu mula as an career as an entrepreneur, better is dia start kerja dengan orang dulu ke, ataupun dia try and error until it works? Hari tu I dengar pepatah daripada Jack Ma. Okay. Dia cakap today you suffer, tomorrow you'll be happy. Actually that's wrong. Today you suffer, tomorrow you'll suffer more. You akan lebih susah. Day after tomorrow baru you happy. Tetapi sebabkan orang fikir yang tomorrow you akan happy, kebanyakan orang akan mati esok. Tomorrow itself dia punya end of life. So entrepreneur ni, apa yang saya faham, journey tu adalah lebih panjang daripada you sesiapa yang fikirkan. Ada yang akan dapat hari ke-3, ada yang akan dapat hari ke-10. So terpulang apa dia punya motif dia, apa dia punya goal, objektif, apa dia punya modal dia. So there's no right or wrong answer untuk ni. Ada yang baru-baru masuk macam Yushaf, you started immediately you are doing great, betul tak? So I started 23 tahun baru saya dapat idea ni. So somebody akan dapat esok, somebody akan dapat 10 hari, 10 tahun. So itu terpulang pada keadaan seseorang tu. Ataupun dari segi geografi, where seseorang tu diplacekan. Sebab rakan-rakan dia pun akan jadi influence. You lebih baik buat ni. Ataupun family dia pun akan influence dia. You lebih baik ini. So seseorang tu kena ambil, digestkan benda ni, dia kena ambil decision dia. Kalau tanya I sebenarnya saya dulu masa I kerja dulu, I pernah buka gym. Viva business. Ya. Okay. Dalam 6 bulan saya tutup kedai dah. Sebab I kerja, lepas tu I pergi buka gym. Itu pun umur berapa? Umur 24. Ish, muda lagi. Muda. Bukan modal besar ke? Tak, orang punya gym saya ambil saver, saya bawa budak-budak main. So we continuously take care of the gym lah. 6 bulan I tak boleh tahan dah. I give up. Pasal apa?
habis kerja, dulu tu kerja shift pula. Habis kerja balik gym, jaga train, lepas tu balik tired. Lepas tu I buka dalam gym tu, office kecil tu I buka photostat machine. Itu pun tak jadi sebab I belikan second hand photostat machine. Ini semua 20 tahun dulu lah I cuba. Sebab tu bila saya jawab soalan tu, saya nak satu benda je. Untuk Widola satu benda je. I tak nak buat dua ke tiga benda. Saya nak fokus deliverkan ini. Mana nampak dah sebelum ni buat 2-3 benda harus opening kepala lah. Betul. Okay, sangat-sangat menarik lah. Ada apa harapan you as a Widola owner pada rakyat Malaysia? I'm a proud Malaysian. Seorang warga negara yang very bangga. Setiap kali saya pergi kat luar negara kan, bila saya balik je, saya dapat naiklah kapal terbang Malaysia. So descending note kat Malaysia, kira dah lebih kurang 10 minit ke 15 minit sebelum kita turun Malaysia, descending note tu kepada warga negara Malaysia, selamat pulang ke tanah air. I goosebump moment. So as a Malaysian, Setiap kali kita I dapat note tu, itu adalah note dekat I punya otak dengan hati that I'm a Malaysian, I kena buat something to change dekat sini. Dan kalau boleh satu dunia. So itu adalah satu matlamat saya nak pergi. So saya tahu ini akan berlaku. Cuma matter of time, cuma masa tu. So sesiapa yang dengar ni, apa yang saya boleh sampaikan, rumah kita ni ada banyak masalah. Cuma I tak cakap support Widola, tak. Tetapi bila kita duduk rumah tu, it's a personal place kan, kita akan jumpa kekurangan dalam rumah tu ataupun something wrong ke apa. Jangan abaikan. Secepat mungkin pergi maintainkan benda-benda tu. Sebab I ada pengalaman bila I punya anak kedua tengah mandi dalam bilik air tu, satu shilling tu collapse ke bawah atas tu. Tapi nasib baik, thank God dia tak jadi apa-apa. So bila orang cakap cheap, itu bukan cheap. Dia sebenarnya mahal. Mahal apa tu? Nyawa, accident, keselamatan, orang masuk rumah, kecurian banyak. So kalau ada nampak rumah kita ada something nak maintain, something nak improve, something nak service, cuba panggil kita. And it's a Malaysian product, support local. Semua geek, T-Web, budak-budak kita, orang Malaysia yang tengah buat, kita boleh cuba. And lebih bagus kita bagi dapat feedback, kita keep improve. Sebab saya tak cakap Widola ni bagus ataupun kurang bagus. Kita tengah belajar kan, kita nak improve kan. So bila kita dapat feedback yang bagus, kita akan lebih naikkan taraf. Kurang, kita lagi lebih naikkan apa yang kita kekurangan tu. So itu yang I punya matlamat, and together kita kena grow lah. Sejujurnya saya pun nak cakap like daripada personal experience, tak adalah banyak pun sebab saya baru 25. So sejujurnya dalam 25 saya hidup ni, saya tak pernah jumpa lagi orang Indian yang sangat patriotic macam ni. Kenapa? What makes you so close to tanah air kita sendiri? Sebab selalu orang, Malaysia normal je, tapi like setiap kali sebut Malaysia, anak lokal kita. Sebab kenapa ke tu? Kita balik Malaysia je tengok, maintenance Malaysia maybe tak pasal Datuk I kot ataupun punya parent. Datuk I sebenarnya tahun 1957 bila kita dapat merdeka kan, Datuk I adalah ketua kampung. Ketua kampung kat estate tapi ketua kampung kat sana. So bila Tunku Abdul Rahman datang kat area kita, Datuk saya yang pegang payung dia and duduk sebelah dia. Oh ya? So tapi bila I umur 7, member dah shock sangat. I think something happened to him, dia dah paralyzed.
So bila I kenal dia, I nampak dia umur 6 ke 5, saya ingat dia dekat wheelchair. So bila dia dekat wheelchair, walaupun di dalam wheelchair, orang kampung tu kalau lalu, dia masih respect dia. So seseorang hormat tu dia gain as being a ketua kampung ataupun setia kepada tanah air dia. Itu je. Because end of the day, saya nak Malaysia, saya nak bagi untuk Malaysia. Itu sahaja. Dah pergi travel bermacam-macam negara, kerja, dapat experience. Baik Malaysia juga best This is the best. Setiap kali kita balik, kita letak kaki dekat tanah air kita, Ya rasa macam tu kita back. I'm home. I dekat macam I tanya soalan ni, tempat mana yang ni soalan ada orang tanya I. Tempat mana yang paling you relax? I cakap dekat rumah I, atas lab I punya mak punya lab kat Malaysia. That's the best moment, best place saya nak. So kalau kita dah dapat semua ni, kita nak bayar balik dekat negara ni. That's why it's something I want to give back to the country. Dalam banyak-banyak negara yang sir you dah travel, banyak sangat, lebih 20 negara lebih? Adalah 15 lah. 15 negara. So apa yang you belajar, you rasa? Setiap negara lain dia punya komunikasi, dia punya disiplin, dia punya cara bekerja semua. Tetapi satu benda yang saya belajar, dia patriotic untuk negara dia. Dia takkan give up untuk negara dia. Bila kita pergi UK, anything about UK, he will stand firm for that country. Any country we go. So, that's one similarity dekat sana. Itu saya belajar, itulah saya. Kedua pula, teknologi. Teknologi, dia akan pergi terlalu jauh, terlalu cepat, di mana setiap negara ada gap between this country and this country, adalah teknologi dia. So, itu pun adalah amat penting buat masa sekarang. So, kita must stay connected with all the country, so kita boleh jadi setaraf dengan diorang. So, ini dua benda ni saya belajar. Yang ketiga pula, saya rasa respect each other and be honest. That's the most important that I punya parents ataupun I punya datuk ajar saya lah. Very, very important. Be honest. Okay, thank you so much. So, Vishnu, ada kata-kata terakhir? Oh yeah, kalau saya tak baca ni, I punya tim idola marah nanti. So ada satu pantun saya nak baca. Pantun Ya, pantun. Macam just for clarification, saya tak pernah lagi orang baca pantun dalam saya punya podcast. Okay, silakan. Okay, dia di start daripada punya wife dan complete by the idola team lah. Okay, bulan Ramadan, bulan mulia, berbuka puasa, makan kurma, muat turun aplikasi Widola, hiasi rumah sebelum raya. Okay, ada kedua pula. Juadah Ramadan, juadah istimewa. Masak ayam guna lada. Titan kita bukan sebarang. Cepat buat tempahan sekarang. Okay, alright. So Vishnu, thank you so much. Sebab jadi kita punya guest yang pertama baca pantun. And guys, aku nak cakap something lah, sebab tak ada lagi app yang aku jumpa macam ni. Mungkin aku dah tua kot kan, tak pernah terfikir akan menghargai app-app pasal rumah, maintenance semua kan. Dulu masa duduk dengan parents fikir semua kan. Ada masalah kita serah kan. Sekarang semua kena fikir sendiri. So kita boleh support kita punya local product Widola ni. Boleh download ramai-ramai insyaAllah. Sebab kat sini memang korang try sendiri dah download. Kalau tak nak order pun try download je, confirm korang rasa macam akan ingat benda tu bila korang ada problem ke apa. Cuma sekarang ada 4 sahaja servis Kita ada macam jalur gemilang, kita ada 14 jalur gemilang pula. lagi 6 bulan baru merdeka, belum lagi 14 stream ataupun expertise. Sekarang kita buka untuk 4 sahaja, plumbing, aircon, elektrik, elektronik. Kenapa 14? Kita ada mechanical, kita ada roof, wall, tile, gardening,
kita ada pest control, painting, ni semua 14 aliran dia. Memang kebetulan ke memang saja buat 14 sebab jalur hilang? Tak, memang 14. Oh, memang ada 14. 14. Okey. Ini dulu-dulu I belajar. Sebab apa? Bila kita belajar maintenance ni, kita kena you need to structure them. Baru kita boleh specialize them. So kita structure 14 kan. Okay, faham. Okay guys, boleh download Vidola. Ingat masalah rumah, ingat Vidola lah Cantik. Okay, cantik. So guys boleh komen kat bawah apa-apa saja soalan korang. Boleh follow Sir Vishnu dekat social media. Follow Vidola juga. Siapa-siapa guest yang korang nak tengok, boleh komen kat bawah. Apa-apa soalan juga at the same time. InsyaAllah jumpa kat episode akan datang. Assalamualaikum.